Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu bil niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan yang nak kita lakukan haruslah diawalkan dengan niat. Setiap amalan, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu tergantung apa yang dia niatkan. Jadi dalam kita beribadah, jangan lupa kita berniat. Lagi-lagi dalam kita menerima macam-macam jenis ilmu dalam syariat Islam, ada ilmu yang dikategorikan ulama sebagai ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni yang macam mana kita pernah bincang, dia mengajarkan kita cara-cara beribadah. Dia punya step-step manual dalam beribadah. Ada juga ilmu yang ulama kategorikan sebagai akidah. Akidah ni keyakinan. Keyakinan ini sudah tentulah dia berkait rapat dengan perkara-perkara ghaib. Banyak perkara ghaib yang ada dalam kehidupan kita, daripada kita celik mata sampai kita pejam mata. Cuma kadang-kadang disebabkan kita lalai ataupun leka, kita tak pedulikan perkara-perkara ghaib ini. Sedangkan perkara ghaib ini sumbangannya terlalu besar dalam kehidupan kita di bumi ini. Sebagai contoh, kita pernah membincangkan surah Talak. Cuba buka surah Talak ayat ke-6, surah ke-65 insya-Allah. Ayat kedua. Jumpa dah? Surah Talak ayat kedua. Kat situ kan ada ayat yang berbunyi, wa may yattaqillaha. Jumpa. Betul ke surah ke-65? Surah At-Talaq. Ya, ayat kedua, ayat 1, tapi hujung-hujung nak masuk ayat kedua. Ayat 1 dan ayat 2 tu. Jumpa kan? Ayat 2, tapi sebelum ayat 2 tu, ayat 1 tu ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini ini sebenarnya anchor. Anchor ni apa?
pegangan hidup kita ni. Ya. Ayat ni pegangan hidup manusia di bumi. Ini ayat antara yang perlu dijadikan foundation, landasan asas kita dalam hidup. Kalau semua orang boleh belajar betul-betul ayat yang ini, hidupnya akan menjadi mudah pastinya. Ini janji Allah. Dan hidupnya akan menjadi senang walaupun orang nampak susah. Ya. Ini kita pernah bincang, tapi saya suka bincang benda ini di version yang lain. Baik. Dalam ayat ini, orang Melayu panggil ayat apa ni? 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ni orang berkeyakinan kalau baca, kalau hafal dia boleh kaya. Tak adanya. Kalau baca kau membuta kat rumah, tak adanya kaya. Kaya tahi mata ada. Tapi ayat ini amalkan, pasti kaya. Kaya bukan hanya di material. Semua aspek kita akan kaya. Pertama, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa ni ada tingkatan. Kalau para ulama mengatakan siapa yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Satu, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberi jalan keluar atas semua masalah. Tingkatkan takwa, masalah akan turun. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Ini tandakan. Buka surah Baqarah. Ini tak buka pun tak apa, hafal dah ni. Surah Baqarah ayat 1, ayat 2. Ya, cuba buka surah Baqarah. Zalikal kitab la raiba fi huda lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ada 3 dekat situ. Ya. Di ayat seterusnya 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi macam mana nak tingkatkan takwa? Pertama sekali Allah kata apa tadi? Ayat kedua tu surah Baqarah. Ayat ketiga surah Baqarah apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi dalam kehidupan kita ni banyak benda-benda ghaib yang kita perlu beriman. Dengan kita beriman ni yakin, percaya. Contohlah contoh. Ni atas bumbung surau kita, masjid, dewan kuliah kita ni. Kalau menurut ilmu ghaib, atas bumbung kita ni ada apa? Ada malaikat kan yang sedang menaungi sayapnya, yang mana nanti malaikat yang lain juga akan berkumpul, bertindih-tindih, bertumpuk-tumpuk sampai lepas langit 1 sampai langit ke-7. Ada tak setiap kali kuliah merasakan di atas kita ni ada malaikat yang menyaksikan kita? Tak ada. Rugi. Ada, alhamdulillah. Ni yang tak ada. Dan setiap pergi kuliah, ini benda ghaib. Betul? Dan kalau kita betul-betul setiap kali kita, contoh perempuan ni, contoh. Maaf saya katakan, dalam kuliah ni, katakanlah ada seorang ustaz duduk berkuliah, tapi dia ni imam Masjidil Haram. Apa rasa kita? Ada rasa something tak? Ada, betul tak kan? Ada rasa something lah, ada rasa. Walaupun, tapi dia ada, kita ada rasa. Sebab itu benda yang nyata. Anda faham maksud saya? Di masjid kita, tadi dekat masjid ada jamaah kita, jamaah tu imam Masjidil Haram. Mesti kita ada rasa sesuatu. Betul kan? Dan benda ghaib ni, ada tak kita merasakan sesuatu benda tu hadir? Itu perkara ghaib. Kalau kita tak rasa, berarti kita tak beriman kepada perkara tu. Cuma di lidah, di hati kita tidak. Iman ni lidah, hati dan perbuatan. Dan sebenarnya di atas bumbung kita ni sampai langit ke-7, itu penuh berasak-asak malaikat.
Yang belum tolong, setiap kali pergi kuliah rasakan ni. Kenapa? Ramai yang tak rasakan ni. Bila tak rasa, dia beribadah ke tidak? Tidak. Dia kena niat. Niatnya ada malaikat yang sedang menaunginya, yang berdoa atas dirinya. Dengan dia yakin ada malaikat yang menaunginya ketika dia berkuliah, ketika dia dalam majlis ilmu. Di situ ada tak perkara ghaib yang kita sedang yakini? Bila kita meyakini perkara ghaib tu, apa jadi dengan level takwa kita? Bila level takwa kita meningkat, apa jadi dengan masalah hidup kita? Apa jadi dengan rezeki kita naik turun? Berapa ramai yang tak peduli benda ni, terlantarkan benda ni, tak nak claim benda ni. Mula faham saya kami? Kita hanya nampak benda sesuatu, oh ini ilmu sembahyang. Turun lutut dulu, bukan tangan. Turun tangan dulu, bukan lutut. Turun kepala dulu, hancur wajah. Mula faham tak? Itu kalau cerita fiqh orang akan bangun sebab dia nak pakai terus. Tapi benda ghaib ni, dia dengar ala-ala kadar je. Ini maaf puan-puan, ini nampaknya macam membebel lah. Tapi kita tahu tak perkara ni? Ada tak yang hari ni pertama kali dengar ketika kita duduk dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, ada malaikat yang menaungi kita? Siapa pertama kali dengar hari ni? Ada tak? Semua dah kali kedua, tiga, empat, beribu kali pun ada kan? Tapi masalahnya dia switch on tak? Dia niatkan tak yang dia sedang ada perkara ghaib dalam kehidupannya? Faham saya tuan-tuan? Rugi. Wal asr innal insa. Betul tak kata Allah ni? Betul. Kita sedang dinaungi malaikat ni tapi buat tak pot je, buat tak peduli je. Akhirnya rugi. Dengan sebenarnya ada perkara ghaib boleh increase takwa. Dengan takwa masalah semua akan selesai. Dan Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Sebelum Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka, sebelum dapat surprise daripada Allah, apa yang kita nak Allah dah bagi dulu dah. Anda faham tak? Ini. Banyak. Ini kita pernah ulang. Basuh muka, dosa yang diperbuat oleh muka akan turun bersama air wuduk yang kita ambil turun ke bumi kan? Siapa niatkan benda tu setiap kali? Tengok air wuduk yang jatuh tu, boleh membayangkan jatuh dosa-dosa yang diperbuat wajah. Tak, jarang. Basuh tangan, merasakan rohnya, dia betul-betul rasa tangan ni betul banyak dosa. Sebab tu basuh, bukan usap. Sebab nak basuh dosa tangan. Ini beza orang beriman dengan orang tak beriman. Ini yang dikatakan rukun meyakini. Mati pun tak apa. Dengar tak kisah Sumayyah? Betul tak kan? Sahabiat pertama yang syahid. Dirodok dengan tombak daripada dubur, tembus sampai ke tekak dia, sampai ke kepala dia. Itu bukan sekali rodok, inci by inci oleh Abu Jahal. Nak tak kafir tak kau, keluar kau tak agama, tak, dia rodok lagi. Rodok tak. Sebab apa? Iman dia tahu mati ni langsung syurga. Iman yang superb, extraordinary punya iman. Kita cuma meyakini saja. Kena didik, kena berangan. Berangan ni imajinasi. Imajinasi ni iman. Meyakini, berangan kan? Masuk bilik air, menyanyi. Betul tak kan? Siap macam ni lagi. Padahal tak ada siapa yang tengok, tapi dia berangan ada orang tengok tak? Betul kan? Assalamualaikum, tak pernah buat ke muda-muda? Ni terus lahir tua ke apa ni? Tak ada. Faham tak istilah berangan? Dia boleh bawa, padahal dia di sini, dia boleh bawa dunia di tempat lain, betul? Begitu juga orang yang beriman dengan syurga, dia seakan-akan inginkan syurga, dia macam-macam dah jumpa syurga. Tak nak neraka, seakan-akan pernah mati. Tapi tak pernah pun. Anda faham tak? Tak pernah pun. Walaupun dihadapkan di depannya, engkau akan mati kalau engkau tak kafir. Tak peduli. Walaupun aku tak pernah nampak neraka, aku takkan. Walaupun aku tak pernah nampak syurga, tapi aku nak juga syurga tu. Itu berangan. Banyak perkara ghaib, terlalu banyak. Lepas solat, Mika biasa, perempuan biasa kuliah maghrib.
Duduk kuliah maghrib tu, jangan main duduk je. Banyak benda kita boleh claim hak kita. Apa dia? Orang yang menunggu waktu solat, hukumnya apa? Dihukumi seperti orang yang sedang solat. Orang yang menunggu waktu solat, dia didoakan malaikat. Siapa rasa benda ni? Rasa je. Tapi efeknya apa? Percaya pada benda ghaib tak? Dia rasa yang malaikat sedang mendoakannya. Inilah perempuan beza orang punya ilmu dan orang yang tak punya ilmu. Bila dia ada ilmu, ada lagi satu step. Dia amalkan atau tidak ilmunya. Wa tilkal jannatil lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Aku wariskan syurga bagi orang yang nak mengamalkan. Keluar rumah, doa keluar rumah apa? Allahumma barik lana. Oh bukan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala. Orang baca alhamdulillah, yang tak baca bacalah. Yang baca asal baca. Ada tak dia yakin ketika dia baca syaitan dalam riwayat mengatakan menjerit, dia dah dapat full coverage, dah tak ada ruang syaitan nak akses diri dia. Kan? Dia umpama dia bagi satu shield. Syaitan tak boleh akses. Ini semua perkara ghaib. Terlalu banyak perkara ghaib. Nak tidur wuduk, bergerak sikit malaikat doa. Ghaib tak? Ghaib. Duduk dekat sini khairud dunia wa ma fiha. Semua perkara ghaib. Tapi banyak perkara-perkara ni orang suka ambil apa? Lillahi ta'ala je lah. Dikira lamsam. Mula faham Abang? Tidak. Wallahi kalau ada masalah niatkan, punya masalah aku nak pergi mengaji. Dengan mengaji banyak perkara ghaib, didoakan malaikat dengan banyak perkara ghaib akan increase takwa, turun problem, increase balik kita punya rezeki. Jadi sekarang ni kalau dengar benda-benda ghaib yang dah belajar, tolong amalkan. Maksudnya apa? Dah tahu ni wuduk umpama basuh, terus setiap kali wuduk on switch tu. Dia kena biasa. Bila tak biasa lah, lama tak ingat langsung. Dah pernah ngaji dah ni? Dah pernah. Ataupun dah ngaji, ustaz tanya dah ke belum? Belum. Itu je lah. Anda faham? Yang duk membebel ni nak cerita Isra' Mi'raj ni. Siapa belum pernah dengar Isra' Mi'raj? Confirm semua dah dengar ni? Serius? Okey, saya nak tanya malaikat pertama, Nabi-Nabi di langit-langit semua ni. Nabi apa yang duduk di langit pertama? Adam. Langit ketiga? Bapa aku siapa nama? Dah lah, nama aku pun kau tak hafal. Jangan kata Nabi, nama ustaz yang ngajar pun tak hafal. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Isa. Dia orang ni sepupu. Sebab tu duduk satu tempat. Isa ibnu Maryam, Maryam binti Imran. Yahya maknya Asia binti Imran. Imran yang mana ni? Tu Ali Imran, keluarganya Imran. Okey. Imran ni ulama berselisih. Ada kata dia Nabi, ada dia kata orang soleh. Itu perselisihan ulama. Ya. Jadi dia sepupu. Dia duduk di situ. Isa dan juga belum. Dia hidup lagi. Dia cuma duduk dekat sana je lah. Allah bagi dia dibawa naik ke langit. Ada di langit, dia hidup belum meninggal. Meninggal bila? Nanti dia turun balik, nanti baru dia meninggal lah. Boleh faham? Dia belum meninggal. Tapi dia dibawa ke Nabi SAW Isra' Mi'raj je naik ke langit. Tapi Allah izinkan dia balik. Betul? Nabi Isa disimpan saja, nanti akan turun. Gitu. Yang ketiga Nabi Yusuf. Ya. Nabi SAW mengatakan sungguh tampan Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Kelima Harun. Harun ni adik kepada Nabi
Musa. Musa, langit ke-6, 7 Nabi Ibrahim. Baik. Di kuliah lain mungkin saya dah cerita ni, tapi di sini insya-Allah belum cerita. Sebab tolong ya, setiap kali dengar kisah Isra Mi'raj, tolong belajar hafal cerita ni. Sebab ini cerita masuk perkara ghaib. Bila masuk perkara ghaib, apa sumbangannya dengan takwa kita? Naik ke turun? Naik. Jadi tolong kuasai. Memanglah dia setahun sekali kan. Saya pun lupa-lupa ingat juga. Banyaknya lupa daripada ingat. Tu lupa-lupa ingat, bukan ingat-ingat lupa. Kalau ingat-ingat lupa, sikit je lupa. Hari ni lupa, semalam tak pernah tahu langsung. Itu bukan lupa. Baik. Saya nak ambil kisah ni jadikan pelajaran. Okey. Asal cepat sekarang kan. 7:20 dah ni. Baik. Kisah Isra Mi'raj ni sangat penting dalam kehidupan kita kerana banyak asas-asas kehidupan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak. Antaranya peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Tapi saya akan cuba ceritakan di saat bukan Nabi pergi naik ke langit, tapi Nabi dah balik sampai ke Mekah. Malam cerita Isra Mi'raj, insyaAllah ustaz-ustaz lain akan cerita kan. Biasanya di Mekah nanti bumbung terangkat, turunnya malaikat 3 orang, belah dada dia, betul tak kan? Yang mana pembelahan dada waktu peristiwa Isra Mi'raj adalah pembelahan dada fizikal, secara fizikal kali kedua. Dia kali pertama ketika dia dengan mak angkat dia. Siapa nama mak angkat Nabi? Mak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak angkat dia. Tak apalah. Rabu depan ada kan? Homework. Homework. Asyik bagi free je. Hari ni buat homework. Halimatun Sa'adiyah. Ibu susu yang membela dia 2 tahun. Bukan susu saja tau. Bawa bela duduk dekat dengan dia. Bukan ibu susuan waktu menyusu. Orang fikir ibu susu hanya susu bagi kat mak dia, tak. Dia bela. Dia bela. Sa'adiyah ni nama suku. Tapi itu jangan bawa aku bercerita bab tu. Kan tak jadi cerita bab Isra Mi'raj kan? Betul tak kan? Ya. Baik. Waktu dekat bawah jagaan Halimatun tu, dia pernah dia dibelah dadanya. Dibelah dadanya di atas batu. Nanti adik susuan dia, anak Halimatun tadi tu, dia menjerit, dia balik bagi tahu kat mak dia pergi datang tengok, memang Muhammad tengah terbaring atas batu waktu kecil tu, dan ada bekas. Satu sahabat mengatakan, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, aku pernah melihat belahan dada Nabi, dada Nabi ada bahagian yang tercantum. Maksudnya pernah jadi itu pembasuhan hati yang kedua. Itu cerita dia lah. Cerita ni panjang, kita tak ceritalah. Halimatun Sa'adiyah. Sa'adiyah ni nama suku Arab Badui. Arab Badui ni termasuk dia punya income adalah pergi keluar. Suku Arab Badui Sa'adiyah ni akan keluar, dia akan cari cari job apa, menyusukan anak. Jadi dia akan pergilah menyusukan anak. Waktu tu suku Sa'diyah ni keluarlah. Bila dia keluar ni, perempuan-perempuan lain dah dapat dah anak-anak susuan, yang Halimatun tak dapat. Tak dapat. Pertama memang dah ada offer Muhammad ni, Nabi Muhammad ni lah yang waktu dia kecil ni, tapi dia orang tak nak ambil sebab dia tak ada ayah.
Jadi nanti nak menyusu 2 tahun, siapa nak bayar? Mula faham? 2 tahun dia bawa balik ni. Dia bela. Sebabnya apa? Sebab culture orang-orang Arab Badui ni bagus. Sebab dia tak ada macam mana? Dia tak ada pengaruh luar, dia makanan rare. Faham tak kan? Memang lifestyle dia memang membuatkan orang tu, budak tu bagus. Ya. Dan juga susu daripada orang-orang Arab Badui ni dikenali susu yang bagus. Sebab apa? Makanan mereka makanan yang sampai sekarang ada Arab Badui ni. Kalau dulu-dulu waktu sekolah daripada Syria nak pergi ke Mekah naik lori, naik jeep ni, naik apa ni, boleh nampak diorang duduk. Diorang berpindah-pindah ni. Diorang tak nak. Memang diorang jaga diorang punya. Diorang tak ada lampu elektrik semua diorang tak nak. Ada. Sampai sekarang masih Allah jaga. Ya, dia berpindah-pindah lah. Ya, Arab. Orang panggil orang asli kan? Arab Badui. Tu. Dah. Nanti aku cerita Halimatun tak jadi Isra' Mi'raj jam. Okay. Baik. Dan cerita perjalanan Nabi naik burak, Nabi solat di Masjidil Aqsa dengan seluruh Nabi. Berapa orang jumlah Nabi? 124,000 orang solat di Masjidil Aqsa. Muat tak Masjidil Aqsa? Muat. Sebab Masjidil Aqsa hakikatnya luas tanah, bukan luas masjid tu. Jadi memang semua Nabi turun, Allah turunkan. Bentuk apa? Wallahu a'lam. Tapi turunlah. Baik. Cerita yang kita nak ceritakan ni ketika Nabi SAW balik daripada Masjidil Aqsa sampai ke Mekah. Paginya itu. Dalam riwayat Imam Bukhari kata waktu tu hampir waktu syuruk. Syuruk pukul berapa tempat kita? 7 lah. 7:05 minit, 7 suku kan. Nabi balik tu Nabi bersandar dekat dinding Kaabah, sebahagian riwayat mengatakan. Duk tengah merenung kejadian malam tadi. Masih syok lagi lah. Syok ada, gembira ada, fikir macam mana nak sampaikan pada orang. Tengah Nabi duduk-duduk ni, lalulah seorang yang digelar dalam umat ini Fir'aunnya umat ini. Nama dia Abu Jahal. Abu Jahal ni asal gelarannya orang Quraisy panggil dia bukan Abu Jahal. Abul Hakam. Abul Hakam maksudnya Abu ayah, Hakam yang menghukumi. Maksudnya dia orang bijak. Dia dipanggil orang yang bijaksana. Dia ni, Abu Jahal ni, orang Arab Badui mengenalnya siapa? Orang-orang Mekah Quraisy kenal dia siapa? Abul Hakam. Abul Hakam ni yang bijaksana. Dia ni raja Mekah. Waktu tu rajanya adalah Abu Jahal, yang dikenali Abul Hakam. Okey. Lalu Abu Jahal depan Nabi. Dia tengok Nabi tengah termenung lain macam. Dia kata, Muhammad macam bingung ni. Ada benda ni kot. Betul tak kan? Dia tahu Muhammad ngaku-ngaku Nabi kan? Dia berbicara, ya Muhammad, ada apa-apa tak yang kau nak sampaikan? Ya, dia kata, ada apa-apa tak yang nak kau sampaikan? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, sudah tentu Nabi kata apa? Ada. Ya kan? Sebab Nabi SAW dibawa ke langit dan kisah Isra' Mi'raj ini memang diwajibkan untuk diceritakan. Bila Abu Jahal tanya, Nabi jawab ada. Nabi tak berbohong. Betul tak kan? Jadi, Nabi Muhammad pun menceritakanlah satu persatu A to Z peristiwa Isra' Mi'raj kepada Abu Jahal. A to Z. Tuan-tuan dan puan-puan, berarti yang pertama sekali dengar kisah Isra' Mi'raj Nabi siapa? Abu Jahal. Boleh nampak tak kan? Habis dia cerita ni, Abu Jahal dalam hati dia dah berbunyi dah, Muhammad ni gila benar ni. Adakah patut dia kata dia pergi Masjidil Aqsa, satu malam patah balik, siap naik langit lagi, ada kuda bersayap. Sekarang kalau saya kata tadi saya nampak ada lembu bersayap, percaya tak? Kau tak makan ubat lagi ke apa Ustaz? Betul? Ini bukan lembu, kuda siap naik lagi terbang. Mana orang nak percaya? Abu Jahal datang idea, ini peluang ni. Peluang nak perangkap, nak trap Muhammad. Dia kata, Muhammad,
Kalau aku kumpulkan semua penduduk Mekah, nak tak kau ceritakan cerita ni pada mereka? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Naklah. Sebab itu memang tugas dia menyampaikan cerita ghaib. Bila Nabi kata nak, Abu Jahal terus ambil Nabi, bawa dia naik satu bukit. Bukit ni dipanggil Bukit Abi Qubais. Bukit apa perempuan? Abi Qubais. Bukit Abi Qubais ni kalau tak tahu sekarang ada lagi ke tak ada. Dia dekat sebelah Bukit Safa Marwah ni. Sebelah dia lah, kat luar lah, bukan kat dalam. Kan Safa Marwah kan connect dengan Masjidil Haram kan. Dia dekat luar. Bukit ni setinggi-tinggi bangunan setingkat macam tu lah. Bukit ni waktu zaman Nabi memang dibuat untuk pembaca berita. Maksudnya bukit ni tak ada siapa boleh naik kecuali ada seorang hamba abdi je boleh naik. Kalau ada orang lain naik atas bukit ni kena bunuh. Ingat tak kalau cerita-cerita Piramli kan, ada kat suasana Arab, tiba-tiba dekat pasar ada orang datang, dia baca teneng, dia baca berita tu kan. Ada tak? Sebab waktu tu kan belum ada WhatsApp group. Betul tak kan? Jadi berita tu macam mana disampaikan? Melalui pembaca berita di atas tempat yang tinggi. Jadi Bukit Abi Qubais ni, kalau ada je seorang hamba abdi yang dipilih naik, berarti semua orang kena berkumpul. Ada berita tergempar. Tak faham? Naiklah Nabi SAW di atas bukit ini bersama Abu Jahal. Abu Jahal berkata, wahai penduduk Mekah, berkumpullah. Muhammad ada sesuatu yang ingin disampaikan. Berkumpullah penduduk Mekah. Bila berkumpul, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kisah Isra' Mi'raj. Habis Nabi cerita tentang Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, rasa-rasanya orang percaya ke tidak? Tak percaya. Yang kafir tambah kafir. Yang Islam pun, sahabat-sahabat waktu tu pun sebahagiannya ada yang nak kata tak percaya yang cerita Nabi, tapi tak masuk akal. Nabi cerita nak Isra' kan? Yang mana? Perjalanan Isra' Mi'raj. Sebahagian riwayat mengatakan Nabi menceritakan perjalanan Isra' dan sebahagian mengatakan Isra' dan Mi'raj. Sebahagian, ada dua riwayat. Tapi dia cerita dua-duanya sekali lah. Ada yang mengatakan Nabi cerita Isra' dan Mi'raj, ada mengatakan Nabi hanya menceritakan peristiwa Isra' saja. Sebab Isra' ini, Isra' dan Mi'raj kena asingkan. Yang naik kuda, yang naik burak ni hanya sampai ke Masjid Al-Aqsa. Ke langit naik burak tak? Tak. Ke langit naik tangga. Itu di situ ada perselisihan. Itu kalau cerita tu tambah panjang tu kan. Betul tak kan? Ada yang mengatakan Nabi cerita hanya di cerita Nabi pergi ke Masjid Al-Aqsa patah balik. Betul? Ada sebahagian riwayat Nabi menceritakan keseluruhan kisah Isra' dan Mi'raj. Ada dua riwayat. Ya? Baik. Habis Nabi cerita, bayangkan Nabi dekat atas bukit Nabi cerita, orang yang kat bawah ni, bayangkanlah perempuan, kalau saya katakan Alhamdulillah, Zuhur tadi, saya sebenarnya solat Zuhur dekat Masjidil Haram. Itu yang sempat lambat sampai tadi, baru landed. Rasa-rasa Mika percaya tak? Engkau ni kalau ia pun nak membengak Ustaz, janganlah benda tak masuk akal. Agak-agak lah. Tak percaya. Ada nasi Arab dalam kereta tu. Umpama macam tu lah. Betul tak kan? Tak ada orang nak percayanya. Padahal zaman sekarang ada kapal terbang tak? Zaman tu mana ada? Betapa tak masuk akalnya cerita ni. Jadi perempuan, kadang-kadang kita kalau dengar zaman Nabi ni, bestnya kalau jadi sahabat. Betul? Janganlah berangan-angan bestnya jadi sahabat. Kita kalau hidup zaman Nabi, kita ni Abu Bakar ke Abu Jahal lah agaknya. Amin. Untunglah lahir mak Islam, bapa Islam, masjid depan rumah, kuliah, ustaz cakap bahasa Melayu senang faham, betul tak kan? Jadi, syukur. Orang semua tak percaya ni. Yang Islam pun nak mengiyakan pun tak berani. Abu Jahal senyum sampai ke telinga perempuan. Kalau bahasa kita ni, dia kata,
habis ni. Kalau bahasa kita game over ni agama Muhammad. Dia turun daripada bukit Abi Qubais ni, orang semua tengah kering ni. Dia turun, dia kata habis dah agama Muhammad ni, habis. Ada seorang lagi dia kata, kalau kita dapat convince dia ni, yakinkan dia memang game terus. Memang akan terkubur agama Muhammad. Siapa dia? Abu Bakar. Tengok-tengok Abu Bakar dekat kebun kurma tengah urus kebun dia. Pergilah Abu Jahal dengan beberapa pengikut dia. Yang orang Quraisy sebahagiannya pun ikut, Islam pun sebahagiannya ikut. Yang Quraisy ikut nak tengok sejarah betul ke Islam ni terkubur. Yang Islam ikut nak tengok betul ke akan terkubur. Pergilah ke rumah Abu Bakar. Sampai rumah Abu Bakar, di kebun kurma dia, Abu Jahal panggil, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar." Keluarlah Abu Bakar. Abu Bakar tengok ramai orang berkumpul. Dan kali ni berkumpul orang bukan biasa-biasa punya berkumpul. Yang kafir ada, yang jarang berkumpul macam ni. Betul tak kan? Dia kalau kafir dengan Islam waktu tu mana boleh? Dia tak sebulu. Waktu tu tengah betul-betul orang tak suka Muhammad. Lalu Abu Jahal kata, "Ya Abu Bakar, kau nak tahu cerita?" Orang nak start cerita kan macam tu. Jadi kalau ada orang, "Kau nak tahu cerita je?" Kau baik, orang ni baik kau left group daripada dia. Ini orang yang memang suka membawang. Kau nak tahu cerita? Kekasihmu Muhammad gila dah ni. Adakah patut dia cerita? Abu Jahal ulang balik kisah Isra' Mi'raj ni. Ataupun riwayat mengatakan cuma peristiwa Isra'. Itu nanti kita bincang. Sebab bila bincang bab perselisihan, dah masuk bab mazhab. Ada ulama kata, habis cerita ni, niat Abu Jahal nak meyakini Abu Bakar ni, nak yakinkan Abu Bakar yang Nabi Muhammad tu berbohong. Tapi dia silap. Sebab dekat Mekah tadi, orang Islam pun tak berani nak mengiyakan kata Nabi Muhammad SAW. Betul tak kan? Sampai Nabi tercongok atas bukit Abi Qubais tu. Bayangkan tuan-tuan. Nabi kita tak ada siapa pun support waktu tu. Masih tercongok atas bukit. Masih tercongok. Yang bawah tu, seorang Islam yang bawah tu levelnya apa? Sahabat kan? Belum mampu nak membackup Nabi ketika itu. Abu Bakar kata apa? Depan orang Quraisy dia kata, "Wahai penduduk Quraisy," dia kata, "dulu Muhammad berkata kepadaku, daripada langit turun wahyu ke bumi kepadanya. Aku percaya." Apa bezanya kalau yang benar kata Abu Jahal, dia dibawa ke langit menerima wahyu? Tak ada beza. Dia kata, bahkan kata Abu Bakar, "Wahai penduduk Quraisy, kalaulah di depanku ini ada satu dinding besar, tembok besar berwarna putih. Muhammad bertanya kepadaku, 'Ya Abu Bakar, apakah warna tembok ini? Apakah warna dinding ini?' Ku jawab, 'Putih ya Rasulullah.' Tapi Muhammad mengatakan kepadaku, 'Bukan putih ya Abu Bakar, hitam tembok itu.' Apa kata Abu Bakar? 'Akan kusalahkan mataku, akan ku benarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.'" Ini kita punya kunci hidup. Maksudnya apa? Walaupun dunia kata tak masuk akal, tak logik, tak boleh nak percaya. Tapi kalau Allah dan Rasul kata iya, iyalah. Ini keyakinan Abu Bakar. Sampaikan ada dua hadis mengatakan Abu Bakar ni kalau kita letak satu timbangan, letak dacing, satu ni letak keimanan seluruh umat. Semua keimanan sahabat, tabi'in, ulama, kita semua punya iman letak sampai manusia terakhir sebelum kiamat pun letak satu timbangan. Satu timbangan ni letak keimanan Abu Bakar, pastilah keimanan Abu Bakar yang seorang ni pasti lebih berat dibandingkan keimanan seluruh umat. Sebab sampai Nabi kata apa? Tidak ada tapak kaki yang lebih mulia yang memijak bumi setelah para rasul dan Nabi kecuali tapak kakinya Abu Bakar. Jadi tuan-tuan, Abu Bakar ni dia punya keimanan dibandingkan sahabat lain kalah sahabat lain. Tuan-tuan, tahu fizikal bentuk badan Abu Bakar macam mana? Kalau Umar kita dah bincang belum? Badan Umar macam mana? Melayu mudah lupa. Dah bincang dah kan? Abu Bakar ni puan-puan dalam riwayat dia ni kurus keding. Kalau kena tiup angin ni boleh
Berhenti ni berjalan. Ini Abu Bakar. Tapi keimanan dia memang tak boleh nak challenge. Siapa pun di kalangan manusia di bumi setelah sahabat tak boleh menandingi keimanan Abu Bakar. Bila Abu Bakar dengar ni perempuan, dia kata ni ada something wrong ni. Dia pun tanya pada orang Islam yang dah dia kata mana Rasulullah SAW? Dia kata Nabi SAW ada dekat atas bukit Abi Qubais. Abu Bakar pun bergegas pergi bukit Abi Qubais. Dia tengok Nabi masih tercegat dekat atas bukit tu. Dekat bawah ni ramai orang tengah berkumpul. Yang Quraisy ada, yang Islam ada. Nabi masih di atas tu. Abu Bakar pun cuba menyelit lah kan. Dalam lautan orang tu, ramai tu. Sambil dia menyelit tu, dia memanggil Nabi SAW. Ya Rasulullah. Nabi nampak. Nabi senyum dah. Abu Bakar ni Abu Bakar ni. Benarkah ya Rasulullah? Abu Jahal menceritakan engkau malam tadi sini. Abu Bakar ni diulang balik kisah Isra' Mi'raj yang didengar daripada Abu Jahal ni. Sambil dia menyelit ni kan ramai orang kan. Cerita ni panjang. Sampai di panjang bukit ni. Sampai di atas bukit, kisah tu katam dah. Jadi orang Quraisy ni dengar kali kedua. Benarkah Nabi SAW? Nabi SAW kata apa? Benar ya Abu Bakar. Lalu apa kata Abu Bakar? Sungguh ya Rasulullah, kalau engkau yang mengatakan hal tersebut, sungguhlah pasti benar. Sebab engkau adalah utusan Allah. Cuma satu Rasulullah, kata Abu Bakar. Boleh tak? Aku nak tanya satu soalan. Nabi kata boleh. Apa dia Abu Bakar? Boleh tak engkau ceritakan tentang rupa bentuk Masjidil Aqsa? Yang mana penduduk, ni Nabi ni kan ceritakan kat atas bukit ni kan. Orang semua tengah tengok ni, tengah menonton Nabi. Boleh bayangkan kan? Ni iman ni, tuan-tuan boleh cuba berimajinasi. Dia kata, semua orang tahu yang engkau belum pernah sampai ke Masjidil Aqsa, kecuali malam tadi seperti engkau ceritakan. Boleh tak engkau ceritakan bagaimana rupa bentuk Masjidil Aqsa? Nabi kata, boleh. Dan waktu itu, ada orang-orang Mekah yang memang musim panas. Di Mekah kan ada musim-musim panas kan? Dia bercuti pergi ke Palestin. Sebab Palestin ni tempat yang sejuk, ada pokok, ada anak sungai bagai. Alah, kita orang kaya-kaya yang tempat kita kalau bulan 12 dia bercuti pergi mana? London kan? Dia nak rasa sejuk. Kat Malaysia kan tak ada musim salji kan? Nak rasa sejuk dia pergi London. Kalau aku pergi ICT je. Rumah salji tu kan, beranganlah sekejap. Oh, sejuk. Betul tak kan? Macam tu lah. Anak-anak nak rasa bawa lah. Kami di Syria dulu, salji. Betul tak kan? Lepas tu, ada beberapa belas orang VVIP Mekah. Abu Bakar kata, wahai pembesar Mekah, nanti Muhammad akan menceritakan tentang Masjidil Aqsa. Kalau benar apa yang Muhammad katakan, tolong endorsekan. Kalau salah, tolong salahkan. Maksudnya, kalau ia betul kan, kalau salah. Ya, dia kata deal. Kalau bahasa kita lah. Nabi Muhammad pun mencerita satu persatu tentang rupa bentuk Masjidil Aqsa. Sampai kan Nabi SAW mengatakan, aku tak pernah clear, jelas tentang Masjidil Aqsa sebelum hari aku ceritakan tu. Sebab waktu Nabi ceritakan tu, Allah membuka hijab Nabi, Nabi nampak desain bentuk Masjidil Aqsa. Boleh kira tiang-tiang Masjid di Aqsa tu boleh diceritakan. Kalau bahasa kita, tile pecah, tile sopak pun dia boleh ceritakan. Yang mana pembesar-pembesar Quraisy waktu tu, orang semua tahu, dia ni biasa bercuti ke Mekah, ke Masjidil Aqsa, yang ni ke Palestin. Dia kata sesama dia, betul lah, iyalah, betul tak kan? Ketika Nabi dalam proses menceritakan Masjidil Aqsa, semua mengiyakan. Maksudnya yang pernah pergi ke Palestin ni mengiyakan. Perempuan, waktu tu agak-agak orang-orang Quraisy Mekah ni, orang Mekah mula yakin tak cerita Isra' Mi'raj? Mula yakin. Lepas tu Nabi Muhammad kata apa? Satu lagi Abu Bakar. Kalau aku ceritakan ni, yakin orang akan percaya dengan kisah Isra' Mi'raj. Apa dia Rasulullah? Malam tadi ketika aku balik daripada Masjidil Aqsa, menaiki burak. Tahu burak kan? Burak ni dia bukan macam kuda. Dia macam bagal. Tahu bagal? Alah. Bagal ni kacukan kuda dengan keldai. Yang P.Ramli kata bagal tu kan. Itulah dia bagal. Kuda padi. Macam-macam kuda padi lah. Dia bukan keldai kan kecil kan. Dia tak. Dia bagal. Nabi balik naik burak tu.
Nabi kan di atas kan. Jadi nampak tak orang kat bawah? Dalam on the way balik malam tu, dia ada nampak satu grup daripada orang Mekah. Dia on the way balik daripada Palestin nak balik ke Mekah. Nabi sebut satu persatu kabilah ni. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nabi kata, malam tadi aku nak balik, aku nampak ada satu kabilah daripada Mekah sedang dalam perjalanan balik ke Masjidil Haram. Mekah lah. Waktu tu mereka dalam perjalanan tengah bingung. Ada unta mereka yang terlepas. Dia tengah cari-cari. Nabi dekat atas, nampak tak unta tu kat mana? Unta tu dekat belakang bukit. Ada bukit Fulan bin Fulan tu. Nabi daripada atas tu nampak, Nabi jerit lah. Bayangkan tak? Umpama tengok tak cerita Piramli yang naik kapet terbang tu? Kan dia. Tapi kau jangan bayang Nabi naik kapet terbang pula. Naik buruk. Ala Kazam kan. Nabi jerit lah. Tak jerit, Nabi bagi tahu, Fulan bin Fulan, unta yang kau cari ada di bukitnya ini. Dan Nabi kata, ikut jarak mereka ni, lagi 2 hari mereka sampai Mekah. Sebab Nabi kan naik buruk cepat kan. Genap 2 hari lepas tu, semua penduduk Mekah ni tunggu dekat depan pintu gerbang Kaabah. Ingat kan, kita kalau nak masuk zaman dulu, nak masuk satu wilayah, dia ada pintu gerbang. Cerita-cerita epik dulu kan macam tu kan. Kalau tengok CCTV, nak masuk, dia ada pintu gerbang. Semua dah berkumpul. Bila berkumpul, tunggu ni nak endorsekan cerita Muhammad Nabi SAW ini. Betul, keluarlah grup tadi ni nak masuk pintu Kaabah. Bila nak masuk, dia stop. Orang Mekah ni semua berkumpul, dia stop dulu. Nanti dulu, dia kata. Dia cek betul. Nabi Muhammad pernah bagi tahu pada 2 hari sebelum tu, dia punya marshal, tahu marshal? Ketua kumpulan rombongan tu, dia naik unta warna putih, di leher unta tu ada kain warna merah diikat. Betul ada. Lepas tu satu orang Arab Mekah ni kata, "Wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau daripada Palestin?" Dia kata, "Iya." Seorang lagi tanya lagi, "Apakah dua malam sebelum hari ni, 2 malam lepas, engkau kehilangan unta?" Dia kata, "Iya." Seorang lagi tanya lagi, "Macam mana engkau mendapatkan unta engkau?" Dia kata, "Yang ketua kabilah ni, ketua rombongan ni ceritalah. Entah macam mana sedang kami sibuk cari unta kami yang lepas, tiba-tiba dengar suara. Daripada mana datang suara tu? Mengatakan unta kami berada di bukit ini. Kami cari betul dapat." Yang orang Mekah ni bertalu-talu tanya, nak pastikan cerita Muhammad. Yang kena tanya ni, ketua kabilah ni, dia kata, nanti kejap. Dia kata, kalau bahasa dia, stop. Macam mana kau orang tahu cerita ni? Dia belum masuk lagi. Belum masuk lagi kan? Nah, ketua kabilah ni, macam mana kau tahu kisah? Aku dah bagi tahu dekat yang geng-geng ikut rombongan, jangan post dekat Instagram. Betul tak kan? Maksudnya, belum masuk lagi kan? Waktu tu mana ada berita ke apa? Macam mana kau tahu? Dia kata, Muhammad yang... Macam mana kisah? Waktu tu, setelah itu, orang mula yakin tak Isra Mi'raj? Di sini puan-puan, bayangkan, Abu Bakar ni, hampir saja, Abu Bakar ni, dengan izin Allah, dialah yang mengembalikan keimanan orang Islam ketika itu terhadap peristiwa. Waktu tu orang mula ragu dah. Waktu tu apa jadi dengan Abu Jahal? Dia kecewa, dia malu besar. Waktu itulah baru dia hijack, barulah dia serang besar-besaran, sampaikan Islam dapat tekanan yang kuat sampai Islam waktu tu baru mula proses hijrah. Abu Jahal betul-betul dah bermuka. Dia dah kalah lagi kan. Waktu tu baru dia attack sekali lagi sampai Islam pergi berhijrah. Jadi tuan-tuan, pelajaran yang kita ambil di sini, contohilah keimanannya Sayyidina Abu Bakar. Walaupun dunia kata tak masuk akal, contohlah perempuan ada masalah, nak selesaikan masalah ikut syariat, pertama buat apa? Bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi walaupun tak masuk akal, solat malam boleh selesaikan masalah. Ya, solat malam ni Allah turun ke langit bumi, ini perkara ghaib, betul? Allah kata uduni astajib lakum. Itu ghaib ke tidak? Hanya orang yang yakin Allah, dia sedang bercakap dengan Allah saja dia akan dapat. Itu jadi perempuan dan perempuan, kalau dengar peristiwa Isra Mi'raj, tolong
tolong niatkan itu perkara gaib. Bila perkara gaib, apa kaitannya dengan takwa? Naik turun. Bila takwa naik, apa jadi dengan masalah? Selesai. Betul. Apa jadi dengan rezeki? Naik. Jadi, banyak tak perkara gaib ni? Tolong jangan sampai terlepas pandang. Baik? Baik. Habis cerita Isra Mi'raj. Cuma hari ni ada beberapa persoalan, ya. Ini secara global, saya tak bincang secara detail. Nanti lepas hari ni baru kita akan bincang antara mazhab. Ini secara rujukan hadis dulu. Biasanya iddah, tahu iddah? Orang Melayu panggil apa? Iddah. Berapa lama? Berapa lama tempoh iddah? 3 bulan? 10 hari. Jadi, ada orang, satu kes, dia bernikah, seorang lelaki ni, dia bernikah dengan seorang perempuan, janda lah. Janda, kalau bahasa sopannya apa? Ibu tunggal dah ada anak. Ini kalau dia balu. Balu, janda lah, sama je. Tak ada yang lain. Kalau ibu tunggal, dia mesti ada anak kan? Kalau dia tak ada anak, apa dia? Janda lah. Janda berhias. Tapi dia tak ada janda juga kan? Okey. Dia bernikah dengan seorang janda. Bila dia bernikah, tengok-tengok janda ni baru diceraikan suami dia 1.5 bulan. Kejap lah ni tajuk ni. Okay. Bila dia dengar 1.5 bulan, akhirnya pernikahan tu dia batalkan atau dia ceraikan balik isteri dia kata tak sah. Di sini ada sedikit yang kita perlu pelajari. Iddah ini bukan satu jenis. Ada 3 jenis iddah. Right? Assalamualaikum. Mika bujang semua ke apa ni? Tak tahu waktu iddah ni. Itu yang dia pelik. Orang kita suka membawang. Okey. Baik. Iddah pertama jenis isteri yang suaminya meninggal dunia. Ini iddahnya lain. 4 bulan isteri dia jadi janda sebab suami dia meninggal dunia. Kalau suami dia meninggal dunia, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalam surah Talak ada ayat keempat. Ya? 4 bulan 10 hari. Tapi kalau wanita tu hamil sampai dia bersalin, baru habis iddah. Habis bersalin iddah. Kalau tak sabar berbenar, pagi bersalin, tengah hari nikah. Betul tak kan? Itu melampau benar. Itu namanya melampau. Itu namanya kemaruk. Jadi, kalau wanita, orang kita kan selalu pukul lamsam kan, 3 bulan 10 hari kan? Okay. Jadi, dia dipanggil, kalau jenis yang pertama, suami meninggal. Isteri jadi janda kan? Yang ini masih iddah dia berapa? 4 bulan 10 hari. Walaupun dia belum berhubungan jenis. Maaf saya. Walaupun dia belum buat hubungan badan, tapi dah kena 4 bulan 10 hari. Jelas? Alright? Yang kedua, ada jadi janda sebab diceraikan suami. Kalau diceraikan suami, cerai ni ada 2. Satu, talak. Talak ni ada 2. Ni bangun ni bukan apa, dah ngantuk. Talak ni ada 2. Satu talak. Talak ni ada 2. Satu talak raj'i.
Satu talak ba'in. Yang ini tak boleh rujuk. Ada 3. Yang ini boleh rujuk. Boleh rujuk. Okey? Boleh faham? Bila rajih boleh rujuk, yang ni tak boleh rujuk. Okey, yang ini nanti terpecah 2 lagi. Satu wanita tu sedang haid, satu wanita tu tak haid. Tak haid ni dia tengah tak haid. Boleh faham? Boleh jadi dia tengah tak haid, boleh jadi dia mono. Macam ni je. Mana-mana ni kerja. Nak lukis pun dibenarkan. Lepas tu belum haid, bawah umur. Okey? Baik. Yang ini beza. Kalau yang tengah haid, okey? 3 kali sucian. 3 kali sucian. Kalau bahasa dia dipanggil quru'. Quru'. 3 kali quru' lah. Kalau ini 3 bulan. Nampak? Maksudnya ketika aku cerai, suami tu kata contoh, aku ceraikan kau, wanita haid, dia pakai 3 quru'. 3 sucian lah. Tunggu, kalau dia tengah haid, tunggu dia suci, lepas tu baru start kira 3 kali sucian. Okey? Assalamualaikum. Angguk tidak, ya tidak. Tak. Macam ni. Normal orang period berapa hari? 7. Dia period hari pertama. Suami dia ceraikan dia. Tunggu hari ke-7. Betul? Lepas tu baru dia suci. Betul? Suci ni katakan sebulan kan? 3 kali 3 bulan. Campur waktu dia haid tadi? Bukan. 3 kali quru' ni suci haid pasangan dia. Yang kalau ketika dia haid tu tak kira lah. Faham? Aku tak ada pengalaman ni. Mika yang ada pengalaman haid. Sebab tu Mika lebih expert. Faham tak maksudnya? Ketika dia haid tu tak kira. Satu sucian. Sucian ni maksudnya apa? Hari pertama dia bersih, kemudian dia haid, sampai dia bersih lagi bokeh 1. Dan again 3 kali ulangan lah. Jadi hari dia tengah haid tu tak kira. Tunggu dia bersuci dulu, baru start kira quru'. Okey. Jangan buat aku bingung. Tak ada pengalaman ni. Betul, faham? Kalau yang ini, ambil date je lah. 3 bulan Masihi ke Hijriah? Hijriah. Okey, faham tak? Undang-undang bulan Hijriah lah. Cepat sikit. Kan? Dah ada calon menunggu, cepatlah sikit. Yang ni faham? Okey, jadi dah ada berapa jenis dah? 3 jenis kan? Yang ini ulama mengatakan satu quru'. Faham? 1 kali sucian. Okey, kenapa di sini dia bagi sampai 3 bulan atau 3 kali sucian? Sebab mengharapkan tersingkaplah, kan? Nanti tengah-tengah ni tersingkap sana, tersingkap sini, kenangan sana, kenangan sini, betul? Akhirnya merujuk balik tak? Kalau ni tersingkap macam mana pun boleh rujuk tak? Jadi cuma 1 quru' kata ulama, termasuk Ibnu Taimiyah juga mengatakan begini,
hanya untuk pastikan rahim isteri tadi kosong. Kalau ini sampai 3 bulan, nak bagi ruang untuk tanpa akad nikah. Betul tak kan? Kalau bawah dalam waktu iddah 3 bulan, rasa-rasa menyesal, betul tak kan? Cantik pula bini aku ni. Betul tak kan? Aku salah contohnya kan. Dia rujuk balik, perlu akad nikah tak? Tak perlu. Dalam ini, lepas ni nanti baru akad nikah. Tapi jatuh talak, tetap jatuh. Suami meninggal, kenapa 40 hari? Ini kemuliaan 40 hari pula. 4 bulan 10 hari. Itu kemuliaan dalam Islam. Betul tak kan? Berarti ada tempoh dia menghormatilah, sedihlah itu kan. Bukan bertepuk tangan, bertepuk tampur, tak adalah. Mula faham maksud kami? 1 quruk. Dan termasuk 1 quruk ni untuk orang yang khuluk. Apa khuluk? Walaupun dia tak boleh rujuk dengan suami pertama, bila dia kahwin, naik dalam 1 quruk, kalau dia mengandung, tak tentu itu kandungan bapa baru atau bapa lama. Itu saya katakan, 1 quruk ni tadi, 1 quruk kiraannya apa? Suci. Lepas tu haid, suci balik. Itu 1 quruk. Ya, sebab wanita, betul. Haid datang mengandung. So saya kata, memang dalam mazhab Syafi'i juga ada mengatakan dia wanita haid, wanita hamil ada juga mengandung. Kenapa? Okey, sekejap. Ulama ambil ini, tu saya katakan tadi, ulama ambil ini daripada kisah khuluk. Khuluk ni ada hadis. Hadis isteri Thabit bin Qais. Ingat tak kita pernah bincang? Thabit bin Qais seorang sahabat yang mana bernikah dengan seorang wanita. Wanita ni, isteri dia ni minta cerai, jumpa Nabi sebab Thabit ni fizikal dia problem. Bukan problem lah. Rendah, golap. Tu makcik kata tak handsome. Nabi kata, masa idahmu adalah 1 khuluk. 1 quruk. Jadi ulama mengambil hadis ini, dia kata sama juga. Perempuan yang minta cerai, 1 sucian. Ini ada hadis. Dan ulama mengambilkan ba'in juga 1 sucian. Kalau kita boleh, tuan-tuan boleh ambil nombor hadis ni. Ya. Memang kalau ikut medik, wallahu a'lam. Tapi kalau mengikut hadis, okey, ada di sini. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya isteri Thabit bin Qais. Isteri Thabit bin Qais meminta cerai daripada suaminya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menunggu sekali haid. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nombor hadis 1950. Jadi, kalau dia nak menunggu 3 bulan, salah tak? Tak salah. Tapi kalau habis 1 kitaran, 1 quruk tadi, dia nak nikah, salah tak? Pun tak salah. Mula faham? Ini apa yang ulama bincang. Yang kita nak bincang hari ini, ya, possibility dia mengandung dia hamil dalam keadaan haid, boleh saja. Tapi 1 kali sucian, biasanya 1 kali sucian tempoh selama sebulan. Biasanya kalau kandungan sebulan, dia dapat kesan dia hamil atau tidak? Belum lagi. Dia 6 week boleh nampak. Baik. Tapi kalau merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang isteri Thabit bin Qais, Nabi benarkan dia bernikah lagi setelah melepasi tempoh idahnya 1 kali haid. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis ke 1950. Dan sebahagian orang masih berpegang kepada hujah ini. Tuan-tuan, perempuan, kita belum bincang mazhab Syafi'i. Mula faham? Mazhab Syafi'i nanti lain lagi ni. Jadi yang kita bincang hari ni, kalau ada seseorang yang bernikah, dia janda,
dia bernikah dengan lelaki lain, tak sampai 3 bulan, baru 2 bulan cerai, dia kahwin lagi, pernikahan dia ada tak possibility sah? Ada. Sama ada dia ditalak 3 ataupun hadis Nabi tadi dia minta cerai. Okey tak okey ni? Rasanya salah tajuk aku ni. Mana faham? Apa dia? Bukan, isteri minta cerai, dia boleh rujuk, tapi dia punya iddah. Bukannya kalau isteri minta cerai, itu terserah suami nak jatuhkan talak berapa. Bila tak boleh rujuk ni, yang tak boleh rujuk ada 3. Satu, sekali talak tapi langsung lamsam 3. Yang kedua, 3 kali talak, 3 kali proses cerai. Yang ketiga, dia sumpah mula'annah. Dia sumpah isteri dia berzina. Kalau dia sumpah, dia tuduh isteri dia berzina, sampaikan dia berani sumpah mula'annah, berarti automatik dia tak boleh rujuk. Kalau ada pun anak dalam kandungan isterinya tadi, tak dibinkan dia. Dan jatuh terus talak 3. Yang ini tak boleh rujuk. Ini perempuan, saya faham tentang 1 kali sucian ataupun tetap 3 kali sucian. Ini ada perselisihan. Tapi yang kami nak terangkan, dalam sunnah wal jamaah, ada tak hujah, ada tak hadis yang menunjukkan iddah 1 sucian? Ada. Jadi, yang saya ceritakan ni bukan Mika pergi tukar yang 1 kali sucian. Berarti nanti kalau ada orang yang mengamalkan hukum ni, boleh tak kita kata dia salah? Tak boleh. Macam kita ceritalah sentuh isteri wuduk batal, kan? Kita selalu bincang kan? Betul. Itu anak tu was-was, wallahu a'lam. Ini hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau cerita anak was-was, nanti ada bab lain yang mungkin kita akan bincang. Membinkan anak kepada mana? Betul. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau merujuk kepada hadis Nabi, saya peribadi, perempuan, kita seringkali dihadapkan dengan 2 pilihan depan hidup kita, depan kita. Sama ada syar'i ataupun undang-undang dunia. Betul? Tapi saya lebih memilih peribadi, saya lebih memilih kepada hukum syar'i. Mungkin ada sesuatu yang saya peribadi tak masuk akal. Tapi saya cuba merujuk, ini qala Allah, qala Rasul. Macam tu. Ya, qala Allah, qala Rasul. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa nak tanya? Jadi, kesimpulannya puan-puan, kalau seseorang itu ada kes, saya ulang sekali lagi ni ya, dia kalau yang jadi mantap ni, bila dengar kau tengok si perempuan tu, si janda tu tak sabar-sabar nak menikah, belum sampai habis iddah dah nikah. Kenapa? Baru 2 bulan dah nikah, gelojor benar. Kenapa Tami? Okey, jadi perkara tersebut bukan tak ada dalam syariat Islam. Masih ada perundangan yang membincangkannya, walaupun di tempat kita tak praktis. Dan saya tidak mengatakan puan-puan boleh amal apa yang kita bincang. Cuma di sini memberi pendedahan kepada kita, tidaklah apa yang kita faham satu-satu bab itu mewakili semua dalam ajaran Islam. Jangan terlalu cepat mengeluarkan hukum. Faham maksud kami tuan-tuan? Jangan terlalu cepat mengeluarkan hukum. Ya? Sebab hukum ni bila kita bermain dengan hukum, hati-hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketika seseorang itu
mengamalkan satu amalan yang dia tak ada ilmunya, mata pendengaran hati akan diminta tanggungjawab. Jadi macam saya katakan tadi, walaupun bukan daripada mazhab kita, tapi kita kena berlapang dada tak untuk mazhab lain? Kena berlapang dada. Ya puan-puan ya. Jangan terjebak. Jangan terjebak untuk kita memberi hukum. Baik puan-puan. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Baik. Satu sikit lagi sebelum kita menunggu waktu asar. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Islam yang namanya rezeki, dia bukan hanya bentuk material, bukan hanya bentuk material. Contoh, pernah Nabi SAW bertanya pada seorang sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, wahai para sahabat, tahukah engkau apakah yang dimaksudkan dengan mandul? Atau mandul? Tak ada anak kan? Sahabat tanya, mandul tu ya Rasulullah, orang yang dah bernikah tapi tak mendapatkan anak. Tapi kata Nabi SAW apa? Bukan. Yang dikatakan mandul, orang yang memiliki anak tetapi anaknya tidak berdoa untuknya kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, orang hari ini hanya menekankan nak ada anak. Berarti nak ada anak belum menunjukkan kita mandul ke tidak. Boleh faham, Paman? Maksudnya apa? Ketika dah ada anak, itu ada peluang kita tak mandul. Tapi belum confirm. Didik anak tu sampai anak tu jadi anak yang berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Caranya didik. Boleh faham? Tapi ramai orang, dia hanya fikir, aku nak anak. Dia tak ada fikir macam mana nak pastikan anak tu betul-betul jadi anak. Orang risau tak kalau tak ada anak? Mak-mak kalau ada anak dia dah kahwin tak ada anak, membebel tak? Sebab dia nak dia tak nak anak dia panggil mandul. Mandul dunia tak sama dengan mandul syar'i. Boleh faham? Mandul dunia, kalau tak ada anak, langsung dipanggil mandul. Dah ada anak, dipanggil mandul tak? Tak. Tapi dalam syar'i, walaupun dah punya anak, Nabi masih menggelarkan mandul atau tidak? Masih, ketika anak tadi tidak mampu dan tidak mahu berdoa kepada orang tuanya. Jadi tanyakan pada diri kita, apakah ayah dan ibu kita memiliki anak yang mandul atau tidak? Boleh faham apa? Tanyakan diri kita. Jadi ada tak masa kita berdoa untuk orang tua? Tuan-tuan, puan-puan, kebaikan kepada orang tua senang saja. What you give, you get back. Cakap orang putih sikit. Jadi maksud saya, di samping kita berdoa untuk mak dan ayah kita, tolong niatkan semua kebaikan, semua ibadah yang kita buat pasti mengalir kepada orang tua kita. Puan-puan, dalam darah, dalam daging tubuh kita, ada tak darah daging mak ayah kita? Badan kita membesar atas susu siapa? Jadi kalau buat kebaikan ibadah, cuba niatkan itu mengalir kepada orang tua, dan seringkali teringat berdoa. Apa kebaikan yang boleh kita sumbangkan? Kita pergi mengaji, aku pergi melakukan ibadah padamu ya Allah, semoga Allah terima ibadahmu ya Allah, dan semoga ibadah ini sampai kepada orang tuaku. Pasang ni, innama a'malu bil niat. Jangan sampai orang tua kita walaupun penat, payah mengandungkan kita, tapi orang tua kita digelar orang tua yang mandul. Ya puan-puan ya. Untuk kita, ini ada dua. Dia kena dua side, dua belah ni. Untuk kita kepada orang tua yang belum berdoa, berdoalah. Betul? Betul tak kan? Doa yang paling pendek apa? Rabbil firli waliwa. Itu ada tiga tu. Satu berdoa, betul? Satu minta ampun.
satu berbakti kepada orang tua. Doanya pendek tapi 3 dalam 1. Doa kan kotak ibadah kan? Dia hanya doa itu saja 3 dalam 1. Itu dulu. Kalau sebahagian ulama mengatakan lepas memuji Allah, solawat, itu dulu. Sebahagian ulama mengatakan begitu. Itu dulu. Sebab berbakti kepada orang tua termasuk mendoakan orang. Niatkan sekali, anakku juga nanti ku harap dengan aku berdoa kepada Allah untuk orang tuaku, dengan niat orang tua, anak kita juga nanti akan mendoakan kita. Mula faham tuan-tuan? Orang hari ini sanggup berhabis untuk dapat anak supaya dia tak nak mandul. Betul? Tapi kita ulang sekali lagi, mandul syar'i dengan mandul duniawi berbeza. Ya? Mandul duniawi kalau tak ada anak. Mandul syar'i walaupun ada anak, tapi mungkin boleh jadi mandul ketika anak tu tidak berfungsi berdoa. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.